الحمد لله القائل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada hari ini akan menerangkan perihal isu yang berlaku beberapa tahun sebelum ini, iaitu berkenaan dengan serangan dan penghinaan terhadap Islam masa kini. Hadirin yang berbahagia, kemudahan teknologi yang terdapat di rangkaian internet pada hari ini membolehkan segala informasi terkini dapat dicapai secara mudah di hujung jari sahaja. Namun begitu, sejak kebelakangan ini, isu penyalahgunaan fakta dan maklumat tentang Islam di masa kini disalah tafsirkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur-unsur kegelisahan antara kaum yang hidup secara aman damai sejak kebelakangan ini. Perlu kita fahami, aspek penghinaan dan tomahan terhadap mana-mana agama dan bangsa tidak menyumbang kepada pembinaan negara bangsa yang harmoni. Sebaliknya akan mengeruhkan hubungan masyarakat berbilang kaum yang telah terjalin sejak sekian lama. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, senario yang berlaku ini janganlah dianggap sebagai perkara yang biasa atau tidak penting dalam jiwa nurani masyarakat Islam. Malah situasi ini boleh mencetuskan kebencian kaum yang serius apabila tidak dikawal secara baik. Ini dapat dilihat terdapat banyak cercaan, tomahan dan fitnah yang dilaporkan di media-media sosial terhadap agama Islam khususnya. Terdapat kenyataan-kenyataan berunsur emosi dan provokasi dilontarkan demi menyemai fitnah tanpa henti-henti. Bagi umat Islam yang beriman, berpandukan kepada kitab suci Al-Quran, kita ditegah untuk menghina apatah lagi mencaci agama lain. Ini dapat difahami melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada suratul An'am ayat yang ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala, kerana mereka kelak akan mencerca Allah Ta'ala secara melampaui batas dengan tiada pengetahuan. Menurut Dr. Wahbah As-Suhaimi rahmatullah alaih dalam tafsir Al-Munir, hukum ayat ini adalah kekal larangan menghina segala kebesaran agama-agama lain, kerana dengan menghina mereka akan memberikan ruang kepada mereka untuk membalas balik hinaan tersebut terhadap agama Islam, khususnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sesuai dengan kaedah saddul dzara'i', iaitu mencegah ataupun menyekat perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Kita perlu sedar bahawa hakikat penghinaan dan tomahan terhadap agama Islam bukanlah suatu yang baru bermula pada hari ini sahaja. Malah sejak dilihat di dalam sejarah, ia telah bermula sejak zaman baginda sallallahu alaihi wasallam mula menyebarkan dakwah Islam itu lagi. Cukuplah ibrah dan asbabun nuzul dalam surah Al-Lahab dan surah Al-Kautsar menjadi bukti jelas Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebaik-baik pelindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang penghinaan, tomahan dan fitnah golongan musyrikin yang membenci Islam. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia,
Realitinya, jika diteliti isu penghinaan terhadap agama Islam di masa kini berkisar kepada mempersendakan Allah Subhanahu wa taala, memuat naik hantaran bersifat menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dilakukan oleh beberapa individu menerusi akaun Facebook mereka. Antaranya seorang lelaki yang menggunakan nama Elvin Chow dalam akaun laman sosialnya telah menghina agama Islam, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda. Begitu juga amalan-amalan ibadah agama Islam adalah antara perkara yang sering ditularkan di media sosial. Bagi umat Islam, menjadi kewajipan bagi kita menjaga kesucian agama Islam dari terus diperkotak-katikkan dan dipandang serong sepanjang masa. Kesucian agama Islam perlu dipelihara ibarat menggenggam bara, biarlah sampai menjadi debu. Ini kerana Islam itu kekal dilihat sebagai agama yang mempunyai izzah, satu bentuk kemuliaan dan harus dipandang tinggi. Hadis daripada A'id bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi." Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Hadis riwayat Baihaqi. Meskipun senario tohmahan dan kecaman yang berlaku tidak dilakukan secara konsisten setiap masa, namun apabila terdapat perkara yang membabitkan agama Islam, kita akan terdapat hantaran-hantaran ataupun sesuatu yang dimuat naik ke media sosial. Kesan tohmahan dan fitnah ini sangat serius dan membawa bahaya kerana ia dapat membangkitkan api kemarahan di dalam kalangan masyarakat Islam di negara itu. Oleh itu, pihak berkuasa agama perlu mengambil tindakan yang lebih tegas dan konkret terhadap pelaku jenayah tersebut kerana mewujudkan tindakan pendakwaan dengan mewujudkan tindakan pendakwaan di bawah kuasa mahkamah syariah. Tindakan ini dilihat penting agar perbuatan ini tidak akan berulang lagi dan dapat memberikan kesan dan pengajaran yang mendalam terhadap lapisan masyarakat agar peka dan sensitif terhadap isu-isu berkaitan dengan agama, khususnya agama Islam. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan semua anak cucu Adam alaihissalam dengan tidak mengira bangsa, etnik malah agama mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah melebihkan mereka daripada makhluk yang lain, seperti mana firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dan kami telah berikan mereka menggunakan pelbagai kenderaan di darat maupun di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya di atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, elemen penghinaan dan tomahan agama masa kini, khususnya terhadap agama Islam, perlu segera dihentikan dengan beberapa aspek penguasaan perlu diperketatkan untuk menjamin keharmonian negara, bangsa, agar sifat prejudis dan buruk sangka dalam hubungan sosialisasi masyarakat berbilang kaum ini dapat dihindarkan. Tindakan perundangan semaksimum mungkin perlu dilaksanakan bagi menjaga kesucian dan kesejahteraan negara kita. Ia bukan sekadar membayar denda ratusan ringgit dan penjara beberapa bulan sahaja seperti melepaskan batuk di tangga. Bahkan hukuman yang perlu lebih keras dan setimpal penghinaan yang disebarkan seterusnya dapat memberi pengajaran dan menginsafkan pemfitnah lain demi memartabatkan kesucian agama Islam. Ini kerana isu ini dilihat masih lagi berulang lagi hari demi hari, dan diharapkan agar ini dapat dibendung dengan penguasaan yang ketat ini. Sebagai umat Islam, marilah kita menampilkan sikap saling hormat menghormati dalam kalangan masyarakat, pelbagai kaum dan juga agama, kerana ini merupakan teras perpaduan agama dan juga teras perpaduan negara. Begitu juga kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram
dilihat dapat menjadi medium dakwah baru untuk berkomunikasi dengan golongan sasaran yang kurang memahami tentang Islam dengan lebih mesra dan berkesan. Ia merupakan corak baru dakwah Islam agar kefahaman tentang Islam dapat disebarkan di kalangan khalayak yang diseru. Hal ini perlu kita sedar. Hikmah kepelbagaian etnik, bangsa dan keturunan yang tentunya melahirkan kepelbagaian budaya, gaya hidup, corak pemikiran serta kepercayaan dan keyakinan menjadikan hidup ini lebih indah sekiranya dikongsi bersama. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, tausiah dan pengajaran yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa agama Islam adalah agama yang benar dan unggul dari agama-agama yang lain. Yang kedua, umat Islam dilarang melakukan penghinaan dan tomahan terhadap mana-mana agama kerana ia akan mengeruhkan hubungan masyarakat berbilang kaum. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada sikap dan tindakan melampau ataupun ekstremis yang boleh menjejaskan imej Islam sebagai agama yang menegakkan keamanan dan kesejahteraan sejagat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang ini mereka telah tersesat, yakni jauh daripada jalan yang betul. Surah Al-Maidah ayat ke-77. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Taala dengan melakukan segala amal ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامون سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامون تبقى أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا البلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير بالإجابة.
بالاستجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.